اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبركاته وسلم والحمد لله رب العالمين. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Sambungan syarat ketiga daripada 5 syarat maqudun alaih. Kita baru duduk syarat maqudun alaih ni benda. Benda dan harga. Dipanggil barang dan harga. Syarat barang dan harga ada 5. Okey, syarat yang ketiga mesti barang yang kita nak jual dan harga yang kita nak tukarkan ataupun price mestilah boleh mesti boleh diserah terima. Mesti boleh diserah terima ataupun dipanggil ada mampu menyerah dan mampu menerima milik. Menyerah milik, menerima milik. Itu dia punya transaksi jual beli ni kita bincang soal milik. Jadi serah milik pihak baik, menerima milik pihak mustari, pihak penjual dan mustari. Jadi syarat dia mesti qudratut taslim, mesti ada kemampuan untuk menyerah terima. Jadi menyerah milik ataupun menerima milik. Dan tak disyaratkan bagi penjual yang mampu menyerah, salah seorang itu mampu. Kalau penjual tak mampu nak serah milik tapi pembeli mampu menerima, boleh, sah. Okey, kita sambung balik. Sambungnya dan tiada sah menjual satu suku. Ni sambung atas pada kata tafriq. Atas sekali. Maka tiada sah menjual sahaya tu. Dan tiada sah menjual burun. Dan tiada sah menjual satu suku ni, dia masuk dalam isu apa? Dia panggil qudratut taslim. Mampu serah ini, mampu serah dari sudut hissi. Kena ingat balik sambung ni. Mampu serah dari sudut hissi. Maksud hissi ni mampu serah secara zahir. Barang itu kita mampu serah ataupun mampu terima pada hissi, pada zahirnya. Apa syarat untuk nilai mampu serah itu? Itu kita dah sebut bulan lepas. Iaitu mesti yang nak kata mampu serah dan mampu terima ini, mesti kita yang kata mudah untuk serah pada hissi, mudah untuk serah, yang kata penilaian mudah itu, kita serah itu tak memerlukan perbelanjaan, tidak memerlukan tenaga yang banyak dan tidak memerlukan kos yang tinggi untuk nak serah. Itu kata mudah. Jadi kita duk bincang apa ni? Mudah serah dan mudah terima. Mudah serah ini dia ada 3, dia ada 2 asasnya. Mudah serah pada hissi dan mudah serah terima pada syar'i. Sambung balik ni yang ketiga ni. Ini tambahan yang ketiga ni. Kita jangan bertukar dengan 2 ni. Jadi qudratut taslim ini mudah ataupun mampu serah terima. Ini mudah untuk serah terima sama ada pada hissi ataupun pada syar'i. Pada hissi ni apa? Dikira. Pada hissi ni kata mudah serah dan terima pada hissi ni. Pada hissi ni secara zahir. Penilaian dia apa? Iaitu tak perlu tenaga dan tak perlu kos yang tinggi. Dia panggil tak perlu modal ataupun kos yang tinggi. Tak perlu tenaga yang kabir. Dan tak perlu mu'nah kabirah. Mu'nah kabirah ni maksud modal yang besar. Okey, jadi contohnya motor kita nak jual duduk di KL, duduk di Kelantan, kita duduk di Kuala Lumpur. Kita nak pergi ambil tu tak perlu kos. Kita pembeli. Penjual kata aku nak hantar, tak boleh. Boleh tak main ambil? Boleh nak pergi ambil, tak perlu modal. Tapi kalau kita nak pergi ambil perlu modal besar, tak boleh, tak usah. Tak perlu, tak usah, tak mampu. Dia panggil tak mampu untuk serah ataupun terima pada hissi. Tu. Yang kedua, dia panggil mudah pada syarak. Qudratut taslim kedua, mudah serah terima pada syarak. Apa maksud pada syarak? Syarak tidak ada halangan dan tegahan pada syarak untuk kita serah barang ini pada pembeli. Kalau ada halangan, tak sah. Walaupun mudah pada zahir. Pada zahir tak perlu tenaga pun. Pada zahir tak perlu mu'nah kabirah, tak perlu kos yang tinggi. Tapi halangan pada syarak. Banyak contoh, kita bagi contoh bulan lepas. Pertamanya apa? Pertamanya jual air yang nak digunakan
untuk mengambil wuduk. Cumanya kalau detail kita belajar, halangan pada syar'i ini, dia tidak menjejaskan hak Allah dan hak anak Adam. Itu ditilamlah. Jadi apabila kalau menjejaskan hak Allah, dianggap tegahan pada syarak. Kalau menjejaskan hak anak Adam, syarak menegah daripada jual. Kalau boleh melibatkan menjejaskan hak anak Adam. Mana contoh? Contoh pertama, boleh menjejaskan hak Allah Ta'ala. Apa dia? Air yang kita ada ngam-ngam untuk ambil wuduk. Untuk kita ambil wuduk je air ni. Lalu kita jual pada orang lain. Maka tak sah jual air yang hanya diperlukan wuduk untuk kita, tiba-tiba kita jual untuk orang lain, kita nak tayamum. Tak boleh. Dia panggil menjejaskan hak Allah Ta'ala. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala dituntut untuk mendahulukan diri kita. Jangan kita ambil tayamum lagi. Mendahulukan diri kita. Jangan kita jual, kita ambil wuduk. Itu dipanggil halangan pada syarak. Syarak menghalang daripada menjual. Kerana itu dipanggil transaksi yang ditegak oleh syarak kerana melibatkan hak Allah. Tapi kalau kita tak faham melibatkan hak Allah pun tak apalah. Kita faham, kata ni tak boleh jual. Kenapa? Kerana ini diperlukan ambil wuduk. Okay, satu. Yang kedua, ada contoh yang kedua, kita bagi dua contohnya. Contoh kedua, bulan lepas kita tak bagi. Dia melibatkan halangan anak Adam. Hak Allah Ta'ala tak ada menjadi isu pun. Tapi menjejaskan hak anak Adam. Allah jaga hak manusia ni. Tak boleh jual. Contoh macam mana? Contoh, banyaklah. Contoh kita ambil, dia ada contoh dalam gadaian dan dia ada contoh dalam upah. Gadaian biasa kita buat di surau. Kita bagi contoh di surau. Kita ambil contoh yang jarang kita buat kita contoh di surau. Contohnya yang belum jarang kita buat, kita upah dalam sistem upah. Dia ada hak manusia yang tak boleh dijual. Kita upah, contoh kita upah jahit baju. Apabila kita upah jahit baju, satu baju ini kita dah siap dah. Okay, satu baju RM50. Upah kain kita lah. Lalu kita bayar siap contoh. Siap bayar pun boleh, hutang pun boleh, tak ada masalah apa pun. Nak bayar nanti tunggu siap boleh, bayar terus pun boleh. Sebab kita nak upah kan. Contohlah, kita dah siap bayar. Baju tu dah dia disiap oleh tukang jahit. Apabila tukang jahit siap baju, maka tukang jahit pegang baju kita itu. Tapi milik siapa? Itu memang milik kita. Contoh kita kain kita pergi upah dia jahit. Apabila upah dia jahit, kita bayar upah dia siap baju tu. Siap kita nak collect lah. Maka walaupun dia pegang, milik kita dah baju tu, milik kita. Dia upah, kita dah bayar upah. Tak bayar tak apa, boleh hutang. Tapi contoh kita dah bayar upah. Tapi dia pegang tak? Dia pegang. Ataupun contoh kita tak bayar lagi, boleh. Silap. Contoh kita tak bayar lagi. Baru kena dengan situasi ni. Kita tak bayar lagi. Kita nak pergi ambil baru bayar. Ni silap ingat balik. Contohnya kita belum bayar. Jadi kita nak pergi ambil baru bayar upah. Kain kita, ya. Baju milik kita. Cuma dia pegang. Jadi pegang dia itu dianggap sebagai jaminan. Dia menepati jaminan. Walaupun bukan gadai. Namun dia gadai lain. Tapi dia panggil apa tahu? Dia panggil baju tu menepati jaminan kepada hutang. Hutang apa? Upah yang belum dibayar. Maka tidak sah sekiranya kita nak jual baju yang siap kita upah, kita suruh dia upah, dah siap dah baju kita. Tak sah kita jual. Contohnya, saya upah dengan Bayub, dah siap baju saya tak bayar lagi. Maka baju saya itu sebagai jaminan kepada hutang saya. Hak Bayub tak boleh saya jual kepada Syif. Saya cakap, Syif, saya jual baju tu dengan 100. Pergi ambil kat Bayub lah. Sebab tu baju saya. Memang milik saya baju tu. Cuma Bayub pegang je. Dia pegang itu menepati jaminan. Seolah-olah seperti gadaian. Tapi gadai isu lain lah. Gadai lain. Gadai ini dia panggil jaminan kepada hutang. Yang ni jaminan kepada upah. Beza. Contoh biasa kita buat di surau, kita bagi contoh rahnun. Kita bagi contoh apa? Gadaian. Barang yang digadai tidak sah dijual. Kenapa? Kerana itu jaminan hutang dia.
Jadi hak dia, tak boleh menjejaskan hak dia. Kalau kita jual, tidak sah. Kenapa? Kerana tegahan pada syarak. Syarak menhalang untuk menyerah milik pada orang lain. Kenapa? Kerana ada hak anak Adam di dalam transaksi itu. Yang dijaga, yang dihalang oleh syarak. Itu dipanggil qudratut taslim pada syarak. Okey, settle. Contoh. Ustaz bab ni, contohnya macam sejuk TV ke, repair. Upah, betul? Kan? Betul. Repair tu. Tiba-tiba kita telefon dia apa semua, suruh ambil, dia tak nak ambil. Kita nak ambil, kita jual. Tak usah jual. Tahu. Tapi nak jual juga. Yalah, pasal kos kita dah berbaiki. Boleh. Macam tu okey. Dah Dia macam ni. Apabila kita dah call dia, sebab dia tak nak ambil. Itu kata jaminan. Apa dia tak bayar upah, kita boleh jual. Itu jaminan. Jaminan kita. Dia tak boleh jual untuk orang lain. Tak sah kalau dia jual. Sebab dia tak bayar upah kita. Owner, peti sejuk, dia pergi repair dengan Abang Zaki. Dia tak bayar, dia nak jual pada orang. Tak sah dia jual. Sebab itu jaminan upah. Jaminan untuk jaga, syarat menjaga kebajikan Abang Zaki sebagai apa? Sebagai jaminan. Jaminan apa? Kalau dia tak bayar upah, boleh jual. Dengan syarat perjanjian. Okey, kalau you tak ambil dalam masa setahun, sebulan, lepas tu 5 bulan, saya call setahun tak ambil, saya jual. jadi Kena buat perjanjian ataupun kena call dia dulu. Bila nak bayar upah ni? Kalau tak bayar upah juga, saya terpaksa jual. Saya kena ambil hutang ni. Dia panggil upah lah tu. Saya kena ambil upah. Boleh jual. Itu dia panggil jaminan. Jaminan syarak untuk menjaga kebajikan Abang Zaki daripada dianiaya oleh orang lain. Boleh jual untuk ambil apa? Ambil kadar duit upah kita. Lebih tu bagi kat dia lah. Lebih bagi kat dia. Ya? Jual senyap tak boleh. Sebab milik dia. Dia kena perjanjian. Perjanjian ataupun minta izin lah. Dia ada dua. Kalau moden hari ni kita buat agreement siap. Perjanjian itu secara panggil official rasmi kan hari ni. Kalau dulu tak ada perjanjian. Dulu kena izin soreh lah. Izin macam mana? Ketika dah janji, dulu dia berjanji macam ni je, berjanji tempoh. Okey, saya dah siap sebulan, datang ambil lah. Lepas tu sebulan ke sebulan tak datang. Tak datang call. Call dia kata tak apalah saya pergi, tapi tak pergi juga. Kan? Dia tak pergi juga. Sebab tu kita beritahu direct dia, call lagi, kalau tak datang saya jual. Dia senyap pun tak apa. Kita dah beritahu. Sebab tu kena awal itu syarat menetapkan peraturan apa? Tempoh upah. Kita upah dia buat, dia repair, kena siapkan tempoh. Okay, tempoh sebulan datang ambil. Sebulan datang lah. Dia tak datang, kita dah kira. Lampu pula. Tadi peti sejuk, ni lampu pula. Ini benda. Lain jauh. Dulu masa orang tua-tua di hidup, mungkin mak ayah dia dulu hidup, dia buat perjanjian bendang ni. Kan, untuk diserah milik ni, tapi secara Mulut je. Tiba-tiba bila anak dia dah besar dah apa lah. Dia nak ambil balik hak dia. Bendang. Apa hukumnya kat situ? Okey. Masa dia berjanji dengan parent dulu, ibu bapa dia dulu. Berjanji upah ke berjanji jual beli? Upah. Mungkin tu saya tak pastilah, tapi mungkin ada perjanjian kat situ, mungkin dah jadi hak milik dia lah. Okey, perjanjian hak milik ni dia sama, konsep perjanjian ni sama je, sama ada dia berjanji upah ataupun dia jual beli. Jadi kita ambil contoh jual beli dulu. Sebab perjanjian ni kalau upah dia tak boleh lama. Dia upah setiap dia ada tempoh. Kontrak dia setahun, sebulan, dia tak boleh lama. Tak boleh lebih setahun. Seafdalnya sebulan. Macam contoh kita sewa bendam. Sewa bendam ni bulanan ataupun tahunan. Biasanya bulanan. Jadi contoh kita jual beli. Perjanjian orang dulu ni dia dah jual beli tapi orang panggil tak tukar nama. Dia dah bayar siap dah dengan sama-sama parent ni, dua-dua ni. Jatuh ke anak. Anak kata tak ada hitam putih pun. Yang bapa engkau dulu ni kata jual. Kata beli. Kata bapa aku jual kat bapa engkau.
Tapi tak ada hitam putih pun. Maknanya ni bapak aku punya lah. Dia tuntut balik. Jawab dia, kalau betul lah bapak kita memang dah bayar cara rasmi mulut, tapi tak ada hitam putih, milik dia kira bukan hitam putih. Tapi hitam putih tu dia panggil, orang panggil apa? Sunat sepak je. Tu sunat je. Contoh hitam putih dokumentasi. Dokumentasi ni bukan wajib, bukan. Untuk sokongan. Jadi yang wajib dia ambil kira apa? Dia ambil kira pada hak milik pertukaran. Jual beli tak? Berlaku tak jual beli? Berlaku. Walaupun tak ada nama atas kertas, tetap dikira jual beli. Maksudnya haram kalau dia tutup balik. Ramai kes macam tu. Haram. Haram, tak sah. Oh, jadi so, kalau kat akhirat tu Tutup dia ambil balik lagi jauh. Jauh lagi. Yalah. Saya berlaku isu saya. Nenek saya sampai kita orang pindah. Nenek saya ni bayar rumah yang kami duduk kepada owner. Maksudnya kepada saudara dia, bapa saudara dia, atau adalah panjang waris dia juga, sama-sama waris lah. Bayar harga 500. Jadi keluasan tu lebihkan suku ekam macam tu lah. Harga 500. Apabila bapa dia meninggal, anak ambil alih. Jadi waktu nak bayar kepada anak minta geran dengan anak, sebab nama tu tak ada dalam geran. Nak minta ni lah, minta spray, minta nama lah kan. Minta geran lah. Anak dia cakap apa? Anak dia kata, bapak saya tak jual pun. Bapak saya tak jual. Jadi, nenek saya masih hidup. Nenek saya kata, bukan cerita dengan anak ni. Cerita nenek dengan anak dia. Ayah dia dah meninggal. Dia kata, ayah engkau dulu tu, aku dah jual beli. Aku dah bayar. Harga dia 500. Anak dia cakap apa? Tak, 500 tu bagi macam sewa je. Sewa apanya sekali. Pak nenek saya cakap apa? Tak apalah, engkau tak nak percaya. Tak ada masalah. Dia kata, kita berkira di akhirat. Jadi nenek saya ni, sebelum dia meninggal, dia pesan. Dia kata, kalaulah waris kita ni, sebelah jiran kita ni tak nak bagi nama juga, kalaulah dia nak bayar, kamu nak jual kat dia tak nak bayar harga semasa, maksudnya kita orang nak jual kat dia lah. Dia tak nak bayar harga semasa, dia nak bayar harga 500, jangan ambil. Biar kita berkira di mahkamah. Kita orang pun memang dengar. Kita orang tak ambil, dia nak bayar balik 500. Tenang. Dia kata 500 dulu. Dia nak bayar balik 500 dan dia bayarlah harga pokok-pokok kayu 1,000 lebih. Pokok kayu kita orang semua ada lah. Tanam rumah dah ada. Saya tengok pokok kayu. Dia bayar harga lebih kurang pokok kayu 500 campur pokok kayu 1,000 lebih. Dan ayah saya pun memang tak ambil lah. Dia kata nenek kita orang dah besar. Itulah dia cerita orang dulu memang banyak. Sebab apa? Cerita orang dulu pakai mulut. Tapi tak ada secara hitam putih. Bertulis. Sebab tu bertulis ni sebenarnya dokumentasi ni sunat hukum dia. Sunat takut nak mengelakkan kekeliruan akan datang. Kekeliruan pada hak milik tu. Biarlah official rasmi. Hari ni ada hitam putihnya. Ada geran. Sebab tu geran ni tak salah. Tak menjadi kesalahan pada syarak lah. Dan mazhab Syafi'i dia panggil apa? Dia panggil sokongan. Habis. Ini masuk ketiga. Ketiga ni apa? Ketiga ni dia tidak sah, bukan tegahan pada syarak, tapi tak sah juga nak serah milik sekiranya barang itu berkurangan harga ataupun hilang nilai. Tak boleh. Kalau barang kita nak serah tu, asalnya ada nilai. Tapi kalau kita buat something, kita potong, kita buat nak serah balik, tak boleh. Macam tengok. Dan tiada sah atau tiada sah menjual burung pada Hawa. Burung pada Hawa tu contoh hisi. Dan tiada sah menjual satu suku yang muayyan. Satu suku ni sebahagian. Barang. Yang muayyan. Barang yang tertentu. Barang yang muayyan ni barang yang tertentu. Barang yang tertentu muayyan ni nanti kita belajar ke depan. Dia ada muayyan lawan dia zimmah. Ini bukan zimmah. Barang yang tertentu. Apabila dipotong, kita dah baca. Apabila dipotong kurang harganya. Tu dipanggil kurang harganya. Kurang harganya ataupun hilang harga, tak kisah. Kurang pun tak boleh, hilang pun tak boleh. Tu syarat jaga.
Jaga hak penerima ataupun pembeli. Kurang harga ataupun hilang langsung, dia panggil hilang nilai. Atau harga yang tinggalnya, harga yang tinggal tu. Ataupun harga yang tinggalnya, ataupun hilang harga, ataupun dia panggil yang tinggal lagi pun baki. Ataupun dia panggil tinggal tu baki lah. Atau harga yang tinggalnya pun sama, hilang juga. Contoh mana? Tu seperti satu potong daripada bejana, daripada bekas. Bejana tak kisahlah, bekas. Maksudnya barang lah, bekas ni barang. Barang apa? Kita bagi contoh bulan lepas, contoh apa? Contoh apa bulan lepas kita bagi? Contoh ni. Apa nama tu? Dapur kita bagi contoh kan, dapur. Tak kisahlah banyak contoh. Dapur gas 2 tu kan, kita kerak 2 dia hilang harga. Dia hilang harga, dia nilai kurang. Hilang nilai, kurang nilai. Dia jatuh nilai ataupun hilang nilai. Jatuh pun tak boleh. Jatuh nilai ataupun hilang nilai. Okey, tu contoh. Lagi contoh dia. Tu bejana. Bejana ni umum tak kisahlah apa pun. Atau kain, yang kedua, atau kain yang elok yang mengurangkan oleh potongnya akan tersebut. Tapi ada kain yang kalaulah potong pun tak hilang nilai, tak apa. Tu kain potong. Ni macam baju kita nak jual. Baju nak jual, potong sebelah, tak boleh jual. Dia hilang nilai. Orang tak pakai sebelah baju. Baju yang kita nak jual ni, tangan tak ada. Maka dia hilang nilai. Walaupun orang kata tak apalah, saya bolehlah, sebab saya nak tambah sendiri. Tapi dah hilang dah nilai. Melainkan dia redha tak apa yang tu. Tapi nilai dia kena nilai berasaskan tangan sebelah. Habis. Kerana apa? Kenapa yang tak boleh tu, yang haram tu? Kerana lemah, yang tak mampu daripada menerima. Yang ni menerima ni qabak oleh pembeli. Tak mampu menerima oleh pembeli. Ataupun menerima, ataupun menyerah milik tu menerima. Yang ni iqbal. Menerima, jadi menyerah milik oleh penjual. Tak mampu menerima milik dan tak mampu menyerah milik pada nisbah syarak. Bukan pada hisi, pada syarak. Pada syarak dikira tak mampu juga apabila hilang nilai. Kerana apa? Kerana ni dia panggil illah bi illatin. Illatun bi illatin. Illah bagi lemah juga. Lemah tadi tak mampu tu illah pertama. Ini illah kedua. Kerana tiada dapat terimanya. Kerana tidak dapat menerima milik. Nya sebahagian barang. Tak boleh. Sebahagian barang. Tak boleh terima. Jual kasut sepasang, jual satu. Dia tak boleh. Dikira pada syarak tak mampu menyerah milik. Dia hilang harga. Tak laku jual. Hilang langsung harga. Sebelah kasut orang tak pakai. Maka dia hilang harga. Habis. Kerana habis melainkan sambung. Melainkan ini apabila kerana tu tak dapat terima satu suku tu apabila dengan dipotongkan dan padanya pada barang itu kurang harga. Apabila dipotong kurang harga. Jika dipotongnya potong satu suku sebahagian itu habis. Jika dipotong, yang kata hilang harga tu, jika dipotong. Kalau potong tak hilang harga, tak apa. Ada benda yang potong tak hilang harga. Dikerak pun tak hilang harga. Emas dikerak tak hilang harga. Tu tak apa. Perak, emas, perak, benda yang kerak tak hilang harga, tak apa. Macam contoh, kain. Memang kain kita, kain kosong. Memang kita nak kena potong. Itu tak apa. Kita nak beli kain hela kan. Satu hela. Itu potong yang tidak menghilangkan. Sebab tu jika tu syarat. Yang kata tak sah nak serah ini, jika dipotongnya. Dipotongnya, satu suku. Silap tadi. Padik pening. Dan membinasa. Allah. Jauh kita langkau.
Satu bagilah engkau. Dan padanya, pada benda itu kurang harga dan bukan saja kurang harga, dan membinasakan harta dan merosakkan harta. Bukan saja hilang harga, benda tu pun rosak kalau kita kerak. Habis. Masuk contoh lain. Dan seumpama menjual permata. Habis. Dan seumpama menjual permata. Seumpama ni begitu sama. Sama pada pihak apa? Pada pihak perincian yang tidak sah. Tu. Jadi batu permata yang ada di cicing tu tiada sah jual. Nak sah jual kena colik batu permata daripada cicing tu. Tengok. Dan tiada sah menjual. Dan seumpamanya sama juga, hilang nilai juga. Menjual permata yang pada cincin, yang ada. Yang ada pada cincin. Menjual permata yang ada pada cincin. Yang kata tak sah tu, sama juga jika, maka perincian. Maka jika tiada membawa kepada kurang harga, jika dipotongnya satu suku daripada benda tu, seperti kain yang tiada membawa kepada yang tersebut, kepada hilang harga, kurun nilai, ataupun zirak, ataupun satu hasta tu. Zirak ni sehasta yang tertentu daripada bumi, sehasta daripada bumi, atau jika menjual setengah yang tersebut atas jalan syuyuk, takluk pada dua masalah, sah menjualnya. Syuyuk. Syuyuk. Okey, tengok balik Baik, tengok. Okey, sama dan tu. Dan seumpamanya, sama, tak sah juga, menjual permata. Permata yang mana? Permata yang ada pada cicin. Tak sah juga menjual permata yang ada pada cicin. Iaitu batu permata yang ada tu, yang ada pada cicin, tak sah jual. Tak sah jual tu, jika kena, kalau duduk di cicin, sah lah. Tu kita nak jual cicin yang ada permata, tu sah. Ini nak tak sah jual tu, permata yang kita nak jual tapi duduk kat cicin. Kalau nak kena, sebab apa? Nak kena colik bagi permata. Hilang nilai cincin tu. Ataupun kurang nilai cincin. Dia bukan saja hilang, kurang nilai cincin. Itu kata tiada sah tu. Tiada sah tu jika kena colik tu, kena buang, kena ambil batu permata daripada cincin tu. Yang boleh membawa kepada kurang nilai cincin tu. Itu tak sah tu. Okey, habis. Tu dia kata dan seumpama tu. Okey, lagi sambung. Maka jika tu. Okey, maka jika tiada membawa kepada kurang harga, lain Maka ni dia panggil tafsil. Dia nak tafsil
yang kata kalau jual beli yang tak kurang harga. Maka jual beli. Kalau barang itu tak kurang harga. Maka jika tiada membawa kepada kurang harga. Jika dipotong. Ini nak cerita boleh ni. Hak tadi tak boleh. Sebab kalau potong hilang harga. Kalau potong kurang harga. Itu tak boleh. Tak sah. Tak dikira mampu serah pada syarak. Tapi ada yang kalau benda yang dipotong tapi tak kurang harga, sah. Itu dia cerita. Maka jika tiada membawa kepada kurang harga. Tak kurang harga tu jika dipotong. Potong apa? Potong sebahagian daripada muayyam tu, sebahagian daripada barang tu. Mana contoh yang tak bawa kurang pada harga jika dipotong? Seperti kain yang tiada membawa kepada tersebut. Seperti kain. Seperti kain. Seperti kain. Kain ni sifat dia bukan semua kain. Kalau kain sarung potong, boleh? Potong dua kain sarung. Tak boleh dah. Nak ikat macam mana? Separuh-separuh. Kain kita ni potong dua, separuh juga. Tak boleh. Tu sifat kain. Yang tu sifat kain. Kain yang mana sah tu? Kain yang tidak membawa kepada yang tersebut. Ini tidak membawa kepada yang tersebut. Apa dia yang tersebut? Kurang harga. Kain yang tidak membawa kurang nilai kalau kita potong. Kain tu yang sah. Kain ni lah. Kain hela tu. Kain hela. Atau contoh. Atau benda lain. Tadi kain. Atau zirok. Zirok ni hasta lah. Hasta. Atau zirok yang tertentu daripada bumi. Ni jual tanah. Tak apa jual tanah. Ataupun satu hasta yang tertentu daripada bumi. Jual tanah, tak apa. Tak ada masalah apa. Dia tak berkurang apa tanah. Kerak, potong, tak ada masalah apa. Yang ni zirok, hasta yang tertentu daripada bumi, daripada tanah. Jual tanah kan kita jual ekar kan. Boleh. Jual per kaki tak apa. Tu zirok tu per kaki. Tanah tu milik orang, milik tuan Ustaz. Macam tanah bukit tu. Macam tanah bukit tu, per boleh tapi kena per lah. Tengoklah. Per lori. Per lori. Tanah kita jual tanah kita. Kita bukan jual apa panggil apa? Jual bumi. Tapi kita jual tanah yang ada pada bumi. Itu maksudnya kita jual tanah per kilo lah. Itu pun boleh. Habis. Lagi atau yang kedua. Atau jika menjual setengah yang tersebut. Atau ni contoh ketiga. Ataupun jika menjual setengah. Sebahagian lah. Sebahagian yang tersebut atas jalan syuyuk. Ni sah ni. Atau yang lah ni sah. Okey, atau jika menjual setengah, sebahagian yang tersebut atas jalan syuyuk. Pening. Maksud syuyuk ni apa? Syarikat ni. Ni sah pula. Sah menjualnya macam mana atas jalan syuyuk ni? Syuyuk ni syarikat. Kalau berkongsi boleh. Ni dia cerita boleh pula. Tadi tak boleh. Tadi ni tak sah. Kalau potong boleh menjadi kurang harga atau tidak ada nilai, kan? Itu tak sah. Contoh. Dan ada yang sah tadi. Yang sah macam mana? Yang sah tu kurang harga.
Tak sekuran harga. Contohnya dua. Jual apa? Jual kain. Boleh? Kain hela. Boleh? Jual tanah berekar. Jual tanah panggil apa? Perzirak. Boleh? Ataupun jika menjual setengah yang tersebut atas jalan syuyuk, sah menjualnya. Menjual setengah yang tersebut. Sah. Okey, macam mana yang kata jual yang sah jalan syuyuk ni? Cara syuyuk ni dipanggil syarikat. Syarikat syuyuk nama dia. Apa dia syarikat syuyuk ni? Kongsi macam mana? Cara berkongsi duit. Kongsi duit, kita kongsi duit siap-siap. Dia panggil berkongsi milik pada satu benda. Berkongsi modal pada satu benda. Itu boleh. Itu berkongsi milik. Tapi kita tak jahanamkan benda tu. Contohnya dapur. Tadi kan kita cerita contoh dapur ni, kita kerak jual asin-asin. Tu tak sah. Ini kita kongsi. Tu dia panggil atas cara syuyuk, atas cara berkongsi. Modal, berkongsi duit untuk beli satu benda. Kita nak beli kereta. Kereta ni kita nak kongsi 3. Boleh? Kongsi 2 pun boleh. Harga kereta ni 20,000, 10 saya, 10 Abang. Kongsi, maknanya dalam kereta tu ada milik saya dan ada milik Abang. Tapi boleh tak asing? Tak boleh. Boleh menghilangkan nilai? Tak boleh. Kalau benda yang boleh menghilangkan nilai, tak boleh kita nak asing, nak kerak, nak potong, nak bahagi. Tak boleh. Tak boleh jual kalau nak bahagi macam tu. Melainkan benda yang boleh. Tak. Cara nak boleh macam mana? Cara dia, 3 contoh ni semua boleh ni. 3 contoh ni. Benda kerak tak hilang, boleh. Tapi benda yang bukan kerak, cara dia, lah ni, iaitu bersyarikat. Nama dia syarikat syuyuk. Tu nama lah syuyuk tu. Nama dia syarikat syuyuk. Macam mana taswir dia? Taswir dia berkongsi modal. Kutip 10,000 seorang, cukup 20,000, berkongsi. Ini banyak orang buat dulu, cerita dulu. Banyak. Kadang-kadang dia nak beli satu benda tak mampu. Tapi benda tu manfaat ramai. Orang dia kongsi. Benda tu manfaat ramai. Orang dulu nak tengok TV, satu kampung TV tak ada. Jadi satu kampung bagi ada satu TV je. Orang kaya beli. Tak apa, ni tak, totong, collect, berapa. Jadi semua tu milik bersama. Macam mana kira dia nak guna, itu dia kena pakat lah. Hari ni tim ni, hari ni tim ni. Dia kena pakat. Ataupun benda boleh tengok bersama. Boleh naik bersama benda tu. Kalau dulu time saya, bagi sposi. Itu upah. Itu bukan kongsi. Kena bayar sposi. Sebenarnya bukan kena bayar tu. Nak tengok kena bayar kan. Itu upah. Ataupun dia panggil, dia tak panggil upah lah pada benda. Benda dia panggil sewa. Dia beza upah dengan sewa ni, tengok. Kalau benda yang tak bernyawa, kita panggil apa? Sewa. Kalau benda bernyawa, kita panggil upah. Upah panjak. Bukan sewa. Panjak. Upah per jam. Panjak pokok kelapa. Tapi kalau kereta, samalah kita nak guna jam, 1 jam. Nak panggil apa? Panggil sewa. Apa tak panggil upah? Sebab dia benda tak bernyawa. Tu, kadang-kadang ada tajuk upah. Jadi sebenarnya Abang Zaki dulu, nak masuk tengok TV, letak tabung. 10 sen seorang, kena bayar. Bayar apa? Bukan jual beli. Bayar apa? Bukan upah. Sewa. Kerana benda kan, benda tak bernyawa, kita panggil sewa. Okey, nak tengok berapa jam ni? Piramli 1 jam lebih je. Habis cerita Piramli balik, mengantuk lah. Dulu. 1 jam lebih, 10 sen cukup lah. Saya dulu tengok Piramli tahun 80-an. Tak ada TV kat rumah. Ayah ajak, jom pergi rumah seorang. Kampung saya tu ada satu je dia je ada. Tahun 86, 83, 84 lah. Pergilah teman ayah. Satu saya ingat Piramli. Ayah saya minat Piramli. Jadi masuk tandas tu pun sewa kan? Sama masuk tandas. Masuk tandas sekarang ni kan bayar. Itu dia panggil sewa.
Sewa sah tu. Haram siapa tak bagi. Ini mai tak ada apa? Mai Terjah ya. Orang mai cerita liar dia panggil. Liar ni maksudnya pandai lah, bijak lah. Bayar time dia ada, time dia tak ada, modal. Hantam je. Tu haram. Walaupun dia tak ada, tapi dia letak tabung tu. Tu dia panggil dilalah qarinah. Apa? Dia panggil qarinah. Dia panggil qarinah zahirah. Ataupun dia panggil dilalah zahirah. Dilalah zahirah ni haram kalau ada dilalah zahirah. Maksud dilalah zahirah ni, penunjuk yang jelas kena bayar. Mana dia? Lepas tu dia tabung. Tu dilalah zahirah. Ataupun dipanggil setengah kitab dia guna qarinah. Tapi bahasa standardnya dia panggil dilalah zahirah. Penanda jelas kata kena bayar. Macam dilalah zahirah ni kena ikut. Dia menepati orang. Contoh tadi kena bayar kan? Masuk kena bayar. Mandi 50 sen. Nak kencing 20 sen. Nak berak 50 sen. Mahal berak. Tak ada duit tak boleh berak ni. Untuk kena kaya. Karipak 60 sen. Nak pilih yang mana? Nah, kalau lapar kita. Duit tak ada. Ngam-ngam duit 50 sen. Kalau aku beli karipak, tak berak. Aku pilih berak. Biar tak makan tak apa. menanah berak je. Pening kepala. Pening. Biar tak makan tak apa. Tapi nak cerita kena ada duit. Jadi pertama wajib bayar walaupun tak ada orang sebab dilalah ada. Masuk tandah pula. Apa dilalah dia? Dilalah zahirah yang dia arah kita kena buat. Dia kata selepas berak kena pam. Tak boleh. Memanglah kalau tak pam pun tu apa. Kalau tak ada dilalah tu pun kena menyakiti orang haram. Dia tinggal kesam dia tu orang masuk tu dia terkejut. Haram. Kena ikut arahan. Kalau rosak, Rosak tak apalah. Dah dia suruh pam je dah rosak tak boleh pam lah. Tapi kita kena ejah juga takut menyakiti orang. Nak ejah itu untuk menyakiti orang pula. Tapi kalau dilalah dia suruh pam, walaupun kita barang kita tak ada, kena pam lah. Kebersihan. Dia nak jaga kebersihan. Kena pam. Dia dah tu penunjuk dia. Jadi dilalah ni kata ulama dalam bab muamalah wajib ikut. Sebab itu harta dia. Dia arahkan. Selepas guna sila pam. Sebab itu harta dia. Itu cara dia handle. Maka kita guna kena ikut cara dia handle. Kalau dia lah orang tuan tu guna, dia masuk dia akan pam. Maka kita nak guna cara harta dia kena ikut apa yang dia buat. Apa dia suruh. Itu kena ikut arahan. Tu dia panggil asalnya kena ikut lisam dia, arahan dia. Apa dia cakap dan muamalah. Tak boleh dengar dia diam. Yang kedua, kalaulah tidak ada tulisan dia, tidak ada arahan dia, lisam dia, maka tidak ada lafaz dia, maka kena ikut tanda. Ada tak tanda-tanda penanda, penunjuk yang kata kena buat satu benda? Ada. Pada apa? Pada tulisan. Maka tulisan itu dipanggil dilalah zahirah. Penanda yang zahirah, yang jelas. So kita buat. Walaupun dia tak cakap. Habis. Cuma kalau masa dulu Ustaz, kita pam dulu. Ha. Jangan pula hukum. Tak apa. Cuma kesam tu tak boleh kalau dia ada. Dia sebab kesam tu kita tengok pam tu biasanya untuk apa? Untuk bersih. Kan? Apa bersih kalau kita guna kita tak bersih tak boleh. Kena pam kali kedua. Kena pam 2 kali. Tak ada hukum pembaziran kat situ. Dia asalnya kira juga membazir. Sebab kita masuk tu tak elok lagi. Melainkan kita masuk kotor. Tak apa, tak haram. Tak kira membazir. Tapi kalau kita masuk dah bersih dah, kira membazir. So tu kena alert betul-betul harta orang. Jadi harta orang ni, dia kena dalam sistem muamalah, dia sangat rigid, sangat tegas. Sebab pengendalian harta orang. Dia memang betul-betul kita kena cakna. Tak boleh kita ikut kita, tak boleh. Kena ikut dia. Sebab tu kena aware betul-betul. Orang ini kan dah kurang kesedaran berkaitan dengan harta orang. Dia buat harta orang macam harta dia. Itu bahaya. Dia nak harta orang macam nak harta dia. Nak free semua. Nak parking free. Nak masuk tanah free. Masuk tanah bayar maki. Hamu apalah bayar mahal. Ni tanah orang. Nasib baik orang bagi berak. Kalaulah tanah dia. Kita nak bayar 100 nak berak. Dia kata aku tak bagi. Bukan soal duit. Aku tak bagi guna. Tak ke teruk. Ini nasib baik dia bayar 50% je. Kita minta bayar itu. Sebab apa?
kita terbiasa menganggap harta orang macam harta kita. Tapi kalau guna harta orang, dia teruk pada harta dia lagi. Harta dia guna elok. Dia lanjak harta orang lagi teruk. Tu pun sama. Islam jaga. Pinjam kereta orang. Kereta dia cantik. Kalau lubang sikit pun slow. Tukar gear. Dia tengok lubang, mentah naik motor orang. Boom, belah. Tak boleh. Dia kena gaya pemanduan yang disukai oleh owner. Sebab tu, kita akan bicarakan datang. Kenapa ada yang tak boleh, ada yang boleh kita bertukar owner. Kita pinjam harta. Saya pinjam motor Hashif. Tiba-tiba saya bagi kat anak saya guna. Haram. Asal dia kena minta izin dengan Hashif. Boleh tak saya nak usul anak saya? Ataupun boleh tak saya nak ni, Abang Ayub pula nak guna? Pinjam atau pinjam tak sah. Melainkan ada yang sah. Tukar driver. Sekiranya anak saya tu gaya pemanduan macam saya. Sebab saya yang Hashif bagi. Dia tahu, dia kenal gaya saya mandu macam mana. Sebab tu kita nak bagi pada orang tu, kita kenal. Biasanya memang kita nak bagi, kita tahu, okey, dia ni bagus bawa kereta cermat. Kalau bawa kereta macam jenis, macam tu raja, kita tak bagi. Itu cara, konsep pengendalian harta orang. Jadi kalau kita sewa motor ke sewa kereta tu, siapa yang nak bertanggungjawab? benda tu saya? Bertanggungjawab? Yang kena. Orang tu lah, orang yang penyewa lah. Dia bertanggungjawab. Kalau dia bagi pada orang, dia yang haram. Contoh dia sewa. Sewa lain sikit lah, sewa lain. Ni pinjam. Sewa lain. Sewa dia boleh tukar sebab milik kita. Boleh. Boleh sewa tak apa. Ni pinjam. Sewa macam contoh rumah ni. Saya boleh bagi siapa je masuk, tak perlu minta izin. Ada orang luar benda, minta izin. Tuan rumah, Ban, boleh saya, parent nak datang? Kenapa? Taklah, saya sewa saya dengan isteri je. Itu luar benda sangat. Dia sewa, dia milik. Dia panggil milik. Pinjam bukan milik. Pinjam bukan milik. Jadi pinjam milik manfaat. Pinjam bukan milik. Bukan milik kita, manfaat tu bukan milik kita. Dia bagi guna sementara. Tapi kalau sewa, milik manfaat. Contoh ni, manfaat untuk diam, milik saya. Tapi diri rumah, milik owner. Maka dua benda berbeza. Diri, milik dia. Sebab tu kalau saya nak ketuk, kena minta izin. Diri, milik dia. Manfaat, tak perlu minta izin. Duduklah macam mana, jangan menjahanamkan dia je. Isi berpuluh, tak perlu minta izin pun. Nak isi berapa banyak rumah saya ni. Sebab mendiami ni adalah milik saya. Tapi jangan kacau dia punya diri dia. Kena minta izin. Kadang-kadang dah sewa, dia pergi ketuk, dia pergi. Tak boleh. Melainkan kita buat ketuk tu benda-benda kecil yang tidak menjejaskan. Benda kecil. Sebab tu tuan rumah biasanya agreement dia siap dah. Tak boleh paku, teruk-teruk rumah saya. Hancur dinding saya. Tak boleh gerudi. Dia bagi saya siap. Tapi kalau benda yang tidak melibatkan, mencacatkan, boleh, tak perlu minta izin. Sebab diri ni hak dia. Nak cat pun, nak tukar cat. Bukan boleh macam rumah kita. Minta dengan dia tukar cat. Saya nak raya ni, boleh tak? Tak cantik lah, biru dengan hijau, tak cantik lah. Biru saya nak hijau semua. Dulu tak apa, biru dengan hijau dulu, muafakat nasional. Sekarang ni tak muafakat lah. Tak boleh, kena minta izin. Ni diri, milik dia. Manfaat je milik kita. Tapi pinjam tak boleh. Sebab pinjam, dia beri kita guna. Bukan milik kita pun. Dua-dua bukan milik kita. Diri bukan milik kita, manfaat bukan milik kita. Maka lain. Pinjam kena minta izin. Nak guna. Maintenance milik dia, asalnya. Tapi biasa kita buat. Jenis owner tak faham. Semua dia suruh kita tukar. Mana boleh? Dia. Ni, lampu dia punya. Ni, kipas dia punya. Rosak datang tukar. Datanglah. Kita sewa je. Kita tukarlah. Tukar claim lah. Asalnya. Tapi kita tak kira lah. Ini kira asal. Asal maintenance cuma dia. Apa kerosakan rumah bukan di atas tanggungan penyewa. Penyewa dia sewa manfaat. Itu milik kita. Ini ada orang tak faham. Apalah dia kata sekejap saya kena repair rumah tu. Buamlah bagi penyewa yang okey. Penyewa tak okey ni dia jenis hantu raya. Sekejap hancur, silin. Tak tahu macam mana dia duduk sampai silin pun pecah. Ni rosak.
Dia parking motor dalam ni. Bukan rumah dia. Habis ni. Sini. Lepas tu, rumah saya ni, dulu sebelum saya masuk, owner cakap, habis rosak dia punya tandah. Tak tahu dia buat apa. Pelik. Tandah rosak. Tersumbat satu hal. Dia mau sumbat pampers dalam tu. Pampers. Budak perempuan dia sumbat pampers dalam tu. Jenuh datang repair dia. Tu dia terpaksa cari owner penyewa yang boleh jaga rumah. Kalau penyewa gunakan modal dia tu, dia boleh claim balik lah. Maksudnya, betul. Memang bukan milik kita. Cuma ada orang tak faham, dia tak nak, tak apa biar pergi kat dia. Tak faham tu dia haram. Contoh kita tukar ni. Asal dia kena, dia tak nak bayar. Dia kata tu you lah tanggungjawab sebab you yang pakai lampu tu. Lampu tu siapa pakai? Saya ke? You kan? Cakap Inggeris lah. You kan? Iyalah saya lah pakai, tapi rumah ni. Yalah rumah saya, lampu tu bukan lampu saya. Lah. Ada orang tak faham. Dia kita nak claim tak lagi. Dia kata, jenuh lah 6 bulan lampu, nak tukar 6 bulan lampu tukar. Jenuh lah dia kata. Tukar sendiri. Dia tak faham. Lampu tu sangkut kat rumah dia kan? Mereka nak tambah tak boleh. Tambah tu kena kita lah. Contoh lampu ni dia dah sediakan macam ni kan. Tapi kita kata tak cerah. Nak tukar lampu yang saya nak. Itu kita kena buat lah. Ni dia dah sedia lampu ni, kita kena reda lah. Tapi kalau kita nak tukar lampu lain, itu duit kita. Melainkan dia reda. Tak apalah, dia kata saya setujulah lampu ni. Boleh. Itu antara agreement yang perlu kena jelas di sudut muamalat. Supaya tidak berlaku perselisihan antara penyewa dan owner. Elok buat agreement lah. Betul. Dia ada agreement secara umum untuk yang civil punya. Tapi masalah civil dia tak matching lah dengan syarak ni. Civil yang biasa je. Dia tak ada lah dalam agreement ni. Saya pun ada agreement dulu. Tapi tak ada lah melibatkan soal kecil-kecil ni. Tak ada. Okey, habis. Lagi. Last sekali kat mana kita nak berhenti. Habis syuyuk Okey, dah habis syuyuk. Yang ni syarikat syuyuk ni. Dia panggil apa? Melainkan dengan cara berkongsi duit. Beli satu barang. Yang dipanggil syarikat syuyuk, yang berkongsi modal. Itu dipanggil syarikat syuyuk ni berkongsi modal. Habis. Jawab dia, atas jalan syuyuk, atas tu takluk kepada dua masalah. Dua masalah ni, masalah pertama. Jika tiada membawa kepada kurang harga, jika dipotong, seperti kain yang tiada membawa kepada tersebut, satu. Atau tu masalah yang kedua. Atau zirak yang tersebut pada bumi. Boleh juga kongsi. Tak ada masalah apa pun. Nak kongsi beli tanah boleh. Satu tanah tu, kita kongsi milik. Boleh. Satu tanah ni, satu ekar tanah, kongsi milik. Boleh. Ataupun, yang ketiga, isu ketiga ni, kongsi syarikat syuyuk. Kongsi apa pun tak kisah. Jadi takluk tu, atas tu. Atau jika menjual sebahagian yang tersebut itu, atas jalan, yang takluk pada dua-dua masalah tu, atas jalan syuyuk. Sah menjualnya. Kenapa? Kerana tiada membawa kepada binasa harta. Jadi tak membinasakan harta. Sebab kita kongsi harta tu. Dan jadi ia barang tu bersekutu, berkongsi pada sesuatu itu dengan taulannya. Jadilah beli cara syuyuk tu, kita buat cara syuyuk, cara berkongsi modal tu. Dan jadi ia barang yang kita beli tu berkongsi pada sesuatu itu dengan taulan. Boleh. Itu dikira tidak ada halangan pada syarat untuk serah. Serah pada pembeli lah. Sebab dia beli cara berkongsi. Habis. Dan last sekali. Dan tiada sah menjual mata benda. Dan tiada sah menjual mata benda yang digadaikan dia. Ni contoh biasa kita sebut ni. Ni contoh mudah. Dan tiada sah menjual. Ni dia nak contoh yang kedua lah ni. Tiada sah menjual satu suku yang muayyam tu.
Ni pula sambung. Dua-dua ni contoh halangan pada syarak. Tiada sah menjual satu suku yang muayyan tu pun halangan pada syarak. Sebab ada kurang nilai. Kalau tidak ada nilai dan kurang nilai, dianggap halangan pada syarak untuk serah. Yang ni pun sama, halangan pada syarak. Contoh terakhir, bagi dua contoh. Dan tiada sah menjual mata benda. Mata benda ni barang lah, harta. Tu mata benda. Barang. Jadi dalam kitab Arab dan kitab Jawi ni, kitab Matlaq ni dia payah ni, bahasa dia je. Jadi mata benda ni merujuk pada barang. Merujuk pada harta. Dan tiada sah menjual barang. Barang apa? Barang yang digadaikan dia. Barang gadaian. Kemudian daripada sudah terimanya. Dia sudah terima mata benda. Kemudian daripada qobak lah terima tu. Kemudian ni selepas daripada qobak benda yang digadai. Adapun jika jika belum qobak, barang gadai tu sah kita jual, tak ada salah apa pun. Ni yang kata tak sah jual barang gadaian tu selepas daripada sudah diterima, selepas daripada diqobak. Tu mana sudah diterima, diqobaknya barang. Dan lagi diqobak dah dan tiada dengan izin murtahin. Dan tiada dengan izin murtahin. Dia tak izin. Maksud orang yang pegang gadai murtahin ni. Orang yang pegang gadai kita tu, dia tak izin. Okay, macam mana cerita ni? Ni jangan silap ni kena ulang banyak ni sebab kadang-kadang kita sebut gadai. Apa yang dalam minda kita ada? Minda kita tukar mah. Apa gadai mah? Tak? Minda kita duk nampak gadai, duk nampak bawa emas dapat duit. Bawa emas dapat duit. Nampak tu? Di pasaran memang macam tu. Di pasaran. Di pasaran macam tu. Kita hilang sebenarnya apa gadai tu. Gadaian tu. Gadaian ni dia merujuk kepada nama. Gadai tu nama. Nama bagi apa? Nama bagi barang yang sebagai jaminan. Itu gadaian tu merujuk pada nama tu. Nama apa? Nama gadai ni merujuk kepada panggilan kepada barang. Barang apa? Barang yang kita serahkan kepada orang yang kita berhutang. Sebagai apa? Sebagai jaminan hutang. Itu gadaian. Jadi gadaian ni dia kena berlaku proses, berlaku akad hutang dulu. Jangan kita duk hidden hutang. Orang ni tak nampak hutang. Tunggu dia nampak barang gadai. Dia tak nampak hutang. Dia tak nampak langkah pertama kena berhutang dulu. Langkah kedua, barulah gadai. Jadi isu dia apa? Isu dia kita nak berhutang. Tapi orang tak bagi secara free tanpa barang. Kena letak barang gadaian. Kena letak satu benda untuk jaminan. Gadaian tu jaminan lah. Kena letak harta. Apa harta ni? Untuk apa harta? Sebagai jaminan kepada hutang kamu. Maka harta yang dianggap sebagai jaminan kepada hutang dalam bahasa muamalat dipanggil gadaian. Maka gadaian tu dia nama pada harta tu. Contoh macam ni. Contoh saya nak berhutang dengan Abang Zaki. Ban, boleh tak nak berhutang 10K kat Abang? Dia kata, saya ni ustaz duit banyak tak ada masalah apa. Cuma saya takut ustaz tak bayar. Boleh tak ustaz letak satu benda? Saya kata boleh, abang nak apa? Letak satu benda. Tak kisah asalkan ada nilai. Nilai tu pula lebih daripada hutang saya. Ustaz ada apa? Saya tak ada apa, Ban. Tak ada lah underwear. Nilai berapa? Nilai 15,000. Boleh. Maka underwear kita itu sebagai barang gadaian. Saya tak boleh jual barang underwear saya tu. Itu isu nak jual barang gadaian lah ni. Tak sah ni. Dia kata saya tak nak ustaz underwear tu. Walaupun mahal. Ada barang lain. Dia tak kisah barang lain. Contoh pertama ni. Tak kisah barang lain. Tak apa. Maka saya pun bawa lah barang lain. Apa barang lain? Geran tanah saya ada. Tu biasa dulu kan. Geran tanah kan. Nilai geran tanah. Sebenarnya bukan geran tanah tu. Tanah tu. Geran tu ada apa? Tanah tu. Tapi takkan nak pegang tanah. Peganglah geran. Saya ada tanah 1 ekar di kampung saya. Boleh tak saya jadikan tanah itu cagaran? Maka tanah itu cagaran.
Cagar apa? Cagar ni bahasa kita. Jaminan, bahasa moden. Cagar itulah jaminan. Jaminan apa? Jaminan kepada hutan saya. Apa maksud jaminan hutan? Kesan jaminan ini sekira berlaku saya tak bayar, maka tanah itulah yang akan menjamin hak abang. Tanah itulah yang akan membantu untuk abang ambil balik. Itu dipanggil jaminan hutan. Maka abang kata boleh. Tanah pun saya setuju. Maka saya pun bawa lah geran tanah. Nak bawa tanah tak boleh. Bawa lah geran tanah rumah abang. Geran tanah 1 ekar nilai dia lebih 10,000. Nilai semasa dia 40K. Tak apa, aku. Dia nilai dia diperuntukkan mesti 10 ke atas. Maka tanah saya itu sebagai barang gadaian. Abang itu dipanggil pemegang barang gadaian, murtahin. Saya ni pula sebagai orang yang menggadai. Baik. Habis. Itu satu isu. Isu yang kedua, hari ni. Isu kedua, boleh nak berhutang tapi saya hanya menerima emas. Maka kita kena cari emas. Sebab benda lain dia tak bagi. Motor dia tak bagi, kereta dia tak bagi, tanah dia tak bagi. Saya tak boleh terima barang cagaran lain, hanya saya terima emas. Maka kita pun ada emas sikit pergi gadai, ada emas sikit pergi gadai, duk nampak elok gadai-gadai. Dia kata emas boleh gadai, emas boleh gadai. Dia tak tahu emas boleh berhutan. Kalau ada emas mudah nak berhutan. Ada lembu kerbau mudah nak berhutan. Lembu sebagai cagaran, bak harta. Ada kereta boleh cagar, maksudnya mudah nak berhutan. Hilang hari ni berhutan, nampak di modernkan. Dieksklusifkan hutan itu. Macam orang ambil sewa lah, tol tu kan sewa. Jadikan tol tak nampak lah sewa. Tol, yalah jalan tol, Kemah yang standard ada tol. Standard lah kena bayar. Dia samun duit kita, tapi tak boleh kata samun. Sebab apa? Sebab dia lalu jalan, sewa lah. Samun orang dulu. Orang dulu nak samun, dia nak lalu bukan harta dia. Kalau jalan dia kenakan tak samun juga. Ni tak jalan orang, tanah orang, dia pergi duduk je. Nak lalu bayar. Tanah siapa? Tanah orang. Itu kita panggil penyamun. Macam penyamun parking hari ni. Parking tu tanah siapa? Tanah kerajaan. Tiba-tiba ada gen-gen, contohnya gen-gen orang panggil apa, kaki pukul. Gen orang panggil apa tu, bukan yanda hak gen hak elok. Gen gangster, gangster. Gangster satu wilayah, dia ada gangster kan, dia kuasai wilayah. Tanah kerajaan, dia pergi duduk, dia collect parking. Itu penyamun. Itu tak sah. Dan bukan tanah dia. Itu dia abang lom. Dia kata saya abang lom di sini nak parking RM5, saya tolong jaga. Ramai. Bagi je lah kita pun. Sebenarnya itu bukan tanah dia pun. Tanah kerajaan. Itu penyamun. Kalau kita niat sewa kat dia, tak sah. Sebab sewa mesti owner. Sedangkan itu milik kerajaan. Tak sah. Kalau nak bagi juga, niat heboh aja. Ambil je lah. Malah nak bergaduh. Boleh juga niat penyamun. Niat penyamun. Kalau penyamun, kita makruh je lah bagi. Sebab dia paksa kita. Tak dapat pahala apa pun, kita bagi yang terpaksa kan. Dia pun tak ada pahala lah. Dia haram lah. Tak ada pahala. Dia tu haram. Kita bagi ada pahala dah. Dah dia haram. Ambil. Kita makruh. Tak ada pahala apa. Bantu penjahat mana boleh. Tapi kita mudarat kalau kita tak bagi. Malah nak bergaduh. Kalau kita jenis kuat, nak bergaduh, okey je. Keluar senapan kita. Kita ada senapan tak boleh guna je. Tak boleh guna senapan kita tu. Orang tak lari buat keluar. Kalau lah ada senapan, awak lari, boleh, tak payah bergaduh. Sebab kalau bayar makruh. Duk bantu dia buat kerja maksiat. Kita kuat. Lempam je. Kalau bazaki tak apa. Dia buat sekali dia jekah je. Lari je kan. Itu kena kuat kita. Kuat fizikal. Ini kuasa politik ada, tapi penyamun pun duk banyak. Habis last sekali kat mana tadi? Okey, Murtahin ni. Itulah kisah dia. Jadi, kita bagi emas kepada dia. Dia timban emas. Dia timban emas ni, dia kata nak berhutang berapa ni? Dia akan bagi hutang berdasarkan emas tu. Nilai emas tu. Sebab tu hari ni kita bagi gadai. Bukan kita yang peruntukkan. Dia kata, okey, emas ni
hanya boleh duit hanyalah 2,000. Maksudnya dia bagi hutang 2,000. Jadi kita kena akad hutang dulu. Akad hutang barulah disusuli dengan akad gadaian. Jangan akad gadai dulu. Mana boleh akad gadai dulu? Gadai itu dia datang selepas akad hutang. Proses akad hutang dulu. Jangan gadai dulu. Dia kena apa? Hutang dulu. Selesai dah akad hutang, baru dia tanya, mana gadai? Mana barang nak gadai tu? Kita pun serah. Inilah barang jaminan hutang saya. Dia pun terima. Maka apabila dia terima, dia qabat. Maksudnya qabat, dia pegang barang itu. Contoh Abang Zaki pegang emas. Abang pegang emas, itu dipanggil barang cagaran hutang abang. Milik siapa mah? Milik saya. Abang hanya pegang. Maka pegang barang cagaran itu, apabila diqabat oleh abang, saya. Abang tak boleh jual. Dah faham dah? Tak boleh jual barang cagaran orang. Kerana itu bukan milik kita. Nanti contoh yang keempat, kita akan bincang juga contoh ni. Sebab syarat milik. Abang Zaki tak boleh jual barang cagaran saya. Kerana emas itu milik saya. Tak sah jual. Dan saya juga tidak sah jual. Walaupun barang itu milik saya. Kenapa? Kerana Islam jaga hak. Dipanggil hak. Dipanggil hak anak Adam lah. Maksudnya, hak siapa hak anak Adam tu? Hak Abang Zaki sebagai orang yang menyerahkan hutang. Itu jaminan. Kalau dia tak bayar, saya tak bayar hutang, Abang Zaki akan jual emas itu, ambil hutang, baki serah balik pada saya. Itu dipanggil tidak sah. Dan tiada sah menjual mata benda yang digadai selepas daripada terima. Kalau belum terima, tak apa, saya boleh lagi. Abang tak qabat lagi pun, saya boleh jual. Dan tiada dengan izin. Tiada dengan izin murtahin. Melainkan sahnya jika dijual kepada murtahin. Kalau saya jual kepada abang, boleh itu. Boleh. Saya jual pada orang, tak boleh. Maka sah ia. Kalau jual pada murtahin, sah. Dan sah pula dijual kepada orang lain dahulu daripada diterima oleh murtahin. Kalau belum qabat, sah jual. Abang Zaki belum qabat lagi mah tu. Saya boleh jual. Sebab belum qabat lagi. Walaupun mah itulah yang nak digadaikan. Tapi belum pegang lagi, saya boleh jual pada orang. Cuma Abang Zaki kena minta lain lah. Tapi nak cerita sah jual. Belum di qabat. Jika tiada dengan izin sekalipun, walaupun dia tak izin, tak apalah. Sebab dia tak qabat lagi. Tak izin pun tak apa. Sebab tu bukan jadi barang pegangan dia lagi. Barang gadaian dia lagi. Wallahu a'lam. Dan keempatnya, hendak ada milik oleh akid akan maqudun alaih, milik yang sempurna. Nanti kita akan bicarakan datang. Milik itu milik sempurna, tak boleh milik yang tak sempurna. Tak sah jual beli milik yang tak sempurna. Wallahu a'lam. Ni milik sempurna, milik tak sempurna ni dia detail juga insya-Allah akan datang lah. Jika tiada dengan izin sekalipun tu, izin oleh murtahin. Ya? Tiada dengan izin oleh murtahin. Murtahin tu, dia kena izin. Jika dijual kepada murtahin, maka sah ia. Dan sah pula dijual kepada orang lain dahulu sebelum daripada diqabat oleh murtahin, jika tiada dengan izin sekalipun. Jika tiada diizin oleh murtahin sekalipun, sah. Sebab dia belum qabat. Belum qabat, sah. Walaupun murtahin tu orang yang pegang gadai tu tak qabat lagi, tak pegang lagi pun barang gadai tu. Sah kita jual. Kena minta lain lah. Dia kena minta barang lain lah. Mengenai tanah yang kita dah Gadai. Yalah, kita nampak macam dokumen je lah kita pada tanah tu. Tapi kalau tanah tu kita, walaupun tanah tu memang hak kita, kita buatlah apa-apa dengan tanah tu, tak masalah. Boleh. Sebab hak kita. Tanah tak ada masalah apa. Hak kita. Cuma yang haram gunanya ialah orang pegang gadai. Dia bukan milik dia, dia pegang je gadai. Dia tak boleh guna. Barang gadai tak boleh guna. Orang ini guna barang gadai. Haram. Kita gadai motor kat dia. Dia guna motor.
Tak boleh. Sebab itu dia pegang je barang gadai. Mana dia boleh guna? Ada dulu ni gadai macam-macam. Gadai motor, gadai kereta, bak gadai macam-macam dulu. Sekarang ada pajak gadai rasmi je baru orang pergi mas. Dulu mudah, dulu nak berhutang bawa kereta motor. Motor buruk pun tak apa. Hutang bawa tanah. Maka apabila tanah itu digadai, biasanya penggadai ni tak guna dah tanah tu. Dia tak guna. Yang guna siapa? Orang yang pegang gadai guna tanah. Cocok tanam lah, sewa. Kerja haram semua. Tak boleh. Dia pegang je. Pegang sebagai jaminan. Bukan nak guna. Guna tak boleh, bukan milik dia. Milik, tetap milik ni. Milik apa nama ni? Owner. Milik sempurna owner. Dia dari segi muamalahnya dia panggil milik yang tak sempurna lah. Cuma atas kertas kita panggil milik seolah-olah milik sempurna. Sebab apa milik tak sempurna tu? Dia tak boleh jual. Dia jaminan. Dia panggil barang gadaian, dia tak sah jual. Dia milik dia tapi milik tak sempurna. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.